Selamat pagi dan salam Malaysia Madani, bersama saya Bumawin dalam Berita Pagi Sarawak. Wanita kesunyian berusia 50 tahun ke atas menjadi sasaran utama sindiket love scam yang menjerat ramai wanita di Sarawak. Demikian didedahkan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, yang juga menyatakan sebahagian modus operandi yang dilakukan skamer sering menjadikan golongan wanita sebagai sasaran untuk diperdaya. Ini termasuk wanita sudah berpencen yang memiliki wang yang banyak. Dan sekarang ini pun kita sedang kongsikan melalui social media maklumat tentang scam, apa yang dilakukan oleh scammers ini, kumpulan sasarannya, umurnya berapa dan jenis, dan memang berfokus kepada, memang dikatakan oleh scammer ini, mereka mengaku fokus mereka memang kepada terhadap wanita yang lonely, dia kata dia lonely dan umur 50 ke atas ini, dan juga fokusnya kepada wanita yang sudah pencen, maknanya yang ada duit. Ya. So bila kita tahu tentang bagaimana mereka beroperasi ini, dan kumpulan sasarannya, maka ini maklumat seperti ini sangat berguna kepada kita untuk menjalankan kerja, iaitu outreach kita. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Sejambak Kasih Tahun Baharu Cina, anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat bahagian Limbang dilawas. Dedah Datuk Seri Fatimah lagi, kebanyakan wanita di Sarawak turut diperdaya sindiket jenayah penipuan tawaran pekerjaan atau job scam yang menyasarkan wanita lebih muda. Bagi membendung masalah itu, pihaknya telah mengadakan pelbagai program outreach seperti ceramah anti-scam bersama Majlis Wanita dan Keluarga Sarawak serta Polis Diraja Malaysia dalam usaha memberi kesedaran kepada masyarakat. Jambatan Igan yang sedang dibina sepanjang 1.4 km dijangka siap April tahun depan. Timbalan Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Insinyur Adil Ariwo berkata, selain jambatan, projek itu turut merangkumi kerja naik taraf jalan raya dari standard R3 kepada R5. Setakat ini, pembinaan berjalan baik dan mengikut jadual. Progress as assessed by SO as last December is 60.77% actual versus schedule 59.87, which is 0.9% ahead of schedule. I think this is the first time this project ahead of schedule ever recorded in this contract. Beliau ditemui pemberita selepas melawat tapak projek Jambatan Igan di bahagian Mukah. Menjelas lanjut, Datuk Aidil memberitahu jambatan itu berkonsepkan cantilever seimbang dan bukannya jambatan kabel. Rekaan kabel di Jambatan Igan itu adalah nilai estetik untuk mencantikkan lagi rekaannya. Beliau berharap pembinaan projek bernilai RM285 juta itu akan terus berjalan lancar selepas cabaran utama menambah ketinggian pelepasan jambatan berjaya diselesaikan. Sebelum ini, rekaan asal jambatan itu mempunyai ketinggian pelepasan jambatan setinggi 20 meter sebelum diubah kepada 26 meter. Namun, pihak Persatuan Perkapalan Sarawak tampil membuat permintaan untuk meninggikan lagi paras itu kerana Muara Batang Igan yang lokasinya menghadap Laut Cina Selatan merupakan laluan kapal-kapal besar yang memerlukan paras ketinggian pelepasan jambatan yang lebih tinggi. Ujarnya lagi, dana pembinaan projek jambatan ini ditanggung sepenuhnya Kerajaan Sarawak. Kaki tangan pihak berkuasa tempatan PBT diingatkan supaya sentiasa berpandukan kepada buku manual penilaian dan percukaian PBT Sarawak dalam menjalankan tugas seharian. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, buku manual tersebut adalah ibarat kitab dalam garis panduan aspek penilaian dan percukaian PBT. Ini sekaligus mampu meningkatkan kecekapan sistem prosedur operasi standard semua PBT di negeri ini. Beliau berucap merasmikan Majlis Pelancaran Buku Manual Penilaian dan Percukaian PBT Sarawak tahun 2024 di Kuching.
Buku manual berkenaan merupakan yang kedua selepas manual penilaian diterbitkan pada 2002. Dalam pada itu, Datuk Dr. Penguang berkata beliau merancang untuk turun padang melawat PBT di luar bandar bagi mengadakan libat urus dan input berkaitan isu atau permasalahan yang masih tidak dapat diselesaikan. Katanya, ia terutama berkaitan sistem penyampaian perkhidmatan kepada para pelanggannya. Baik saudara, rakyat di Sarawak diminta kekal bersatu dan berdiri teguh dalam menghadapi cabaran mendatang. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Huang Tiong Sing berkata cabaran yang mungkin dihadapi termasuk dari sudut ekonomi, politik, wabak penyakit dan bencana alam. Datuk Seri Huang berucap pada sambutan Tahun Baharu Cina 2024 di Sarike. Majlis dihadiri kira-kira 800 penduduk setempat dari pelbagai kaum. Dalam pada itu, beliau bersyukur rakyat Sarawak masih mengekalkan keharmonian antara kaum dan sikap saling hormat menghormati menjadikan Sarawak sebuah negeri yang unik. Beliau dalam ucapannya turut menyatakan komitmen akan sentiasa memberikan perhatian terhadap keperluan di kawasan yang diwakilinya. Datuk Seri Huang merupakan Ahli Parlimen Sarike serta Ahli Dewan Undangan Negeri Repok. Majlis Perbandaran Padawan MPP akan mengambil tindakan segera untuk menangani masalah pengurusan sampah yang tidak memuaskan di Pusat Komersial MJC Batu Kawah di Kuching. Kesal dengan pengurusan sampah yang tidak cekap di kawasan itu, pengerusi MPP Kaunselor Tan Kai dalam kenyataan media berkata pihaknya akan membersihkan sampah di blok yang terjejas dengan kos ditanggung Jawatankuasa Pengurusan MC dan Badan Pengurusan Bersama JMB di Pusat Komersial MJC Batu Kawah. Bagi mengelakkan masalah sama berulang, MPP akan merobohkan tempat yang digunakan untuk membuang sampah sembarangan. Pada masa sama, pihaknya akan menyediakan tong sampah individu untuk setiap petak. MC dan JMB diminta menguruskan tong sampah yang disediakan dengan baik untuk memastikan pelupusan sampah yang betul di kesemua 50 blok Pusat Komersial MJC Batu Kawah. Kaunselor Tan menasihati orang ramai agar lebih bertanggungjawab dalam mengurus sampah kerana gagal berbuat demikian boleh dikenakan denda. Setakat ini, 5 individu telah dikenakan RM500 setiap seorang atas kesalahan tersebut. Warga emas yang dilaporkan terjun dari Jambatan Lutong Miri pada Ahad lepas telah dijumpai pukul 4.06 petang setelah operasi mencari dan menyelamat SAR pada hari ketiga. Menurut Angkatan Pertahanan Awam Bahagian Miri, mayat dijumpai tidak jauh dari lokasi iaitu anggaran lebih kurang jarak 500 meter dari tamu Lutong Miri. Pencarian meliputi keluasan 2 km persegi Sungai Miri melibatkan 3 buah bot masing-masing, sebuah bot dari APM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan Sarawak Coast Guard. Bagaimanapun, masih tiada maklumat mengenai warga emas tersebut serta tiada sebarang laporan mengenai kehilangan ahli keluarga. Pada Ahad lepas, PGO Sarawak menerima panggilan sekitar 2.15 petang memaklumkan seorang warga emas terjun dari Jambatan Lutong Miri. Baik saudara, berita pagi Sarawak berakhir di sini. Seterusnya ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Bumawen, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.